Hai murid-murid, selamat pagi. Kita masih lagi bersama dengan cikgu dalam subjek kemahiran vokasional spesifik operasi pengeluaran tanaman. Okey, kita akan teruskan subtopik di bawah aktiviti kerja iaitu bersihkan kawasan tanaman. Okey, kita akan teruskan slide kita untuk pengajaran yang seterusnya. Okey, murid-murid, sebelum itu cikgu nak kita pastikan murid-murid dah bersedia, pastikan murid-murid sudah ada buku nota di atas meja, menggunakan pakaian yang bersih sebelum masuk kelas online cikgu. Okey, jadi hari ini objektif pembelajaran kita ialah di akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat mengenal pasti jenis-jenis pelan tanaman, pertanian dan peralatan serta kegunaannya. Okey. Manakala kriteria kejayaan ialah menamakan alatan dan kegunaannya, dan murid juga boleh menyenaraikan pelan tanaman pertanian. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, murid-murid. Ini adalah tajuk yang kita belajar hari ini masih di bawah Koku 1 penyediaan kawasan tanaman. Okey, ini tajuk utama dia. Di bawah tajuk utama ni, kita memang ada aktiviti kerja yang kita akan lakukan, iaitu bersihkan kawasan tanaman. Di bawah aktiviti kerja, ada kertas kerja dan subtopik kecil, iaitu pelan tanaman dan peralatan dan kegunaannya. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey, murid-murid, di sini ya. Okey, kita akan tengok pelan tanaman pertanian. Okey, pelan tanaman pertanian ini. Okey. Yang pertama ialah pelan tapak tanaman. Okey, di sini tengok gambar dia. Okey, kita mesti pelan ada pelan tapak tanaman kita. Okey, pelan ni dia macam kamu lukis pelan lah macam mana. Contohnya kamu nak macam ini. Okey, di sini nanti saya nak sayur bayam. Okey, 2 batas saya nak sayur bayam. Okey, sayur lain ni mungkin kamu nak tanaman, okey, cili. Okey, dan di sini pula di tepi cili ni, okey, kamu nak buah mangga. Okey, dan di hujung sini saya nak tanam sayuran kacang panjang. Okey, pelan. Okey, selain pada tu kita juga boleh mereka atau mereka bentuk. Okey, kita mereka, kita punya pelan. Okey, di sini nanti saya akan buat tiang-tiang, saya akan buat batas yang tinggi. Contohnya saya hanya guna polybag. Okey, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga boleh juga guna apa ini murid-murid? Kemah. Kemah putih. Okey, ini adalah kita panggil rumah hijau. Okey, di dalam rumah hijau ni ada tumbuhan yang kita tanam. Okey, biasanya macam pokok cili ke, okey, sayuran yang berdaun ataupun yang berbuah boleh. Okey, di sini pula yang keempat. Yang keempat ni, okey, ini adalah cara gasi. Okey, guna polybag dan boleh letak pengairan air di sini. Okey, kita pelan. Sebelum kita memulakan tanaman, kita pelan dulu di mana kita mencari tapak ataupun semua yang sebelum ni kamu dah belajar kan tentang peta. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi. Ini yang A. Okey, B. Kita pelan juga tentang jenis sayur-sayuran. Okey. Jenis sayuran ni ada sayuran berdaun dan sayuran jenis buah. Okey, contoh sayuran berdaun. Ini sayur apa, kelas? Ini sayur apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Okey, cikgu tahu kamu dah faham ni. Kalau jenis buah, kamu tengok gambar dah tahu nama sayur tersebut. Cikgu faham. Kamu dah mahir dalam bab jenis sayur-sayuran. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan pula dengan persediaan tanah. Okey, murid-murid, tanah tahun lepas cikgu dah bagi kamu seorang satu tanah, seorang satu pasu dan juga memang banyak biji sayur apa, kelas? Sayur bayam. Okey, jadi banyak yang saya rasa sayur bayam ni jadi ke tak jadi murid?
cikgu tengok gambar, ada yang jadi macam Haikal punya, cikgu rasa dah jadi, tahniah Haikal. Okey, seterusnya kepada yang lain, ada yang kena gali kucing, ada pasu yang dah penuh dengan air hujan. Okey, sebenarnya tanah yang cikgu bagi itu sangat-sangat sesuai untuk tanam sayur. Okey, di sini elok sekiranya tanah tersebut dilapisi di bahagian atas dengan sedikit topsoil. Okey, kita dah belajar lapisan tanah kan? Okey, setebal lebih kurang 10 hingga 20 cm. Okey, murid ini bagi tanah di bahagian luar. Kalau kita buat batas, okey, sebelum kita tanam tu kita letaklah sungkupan. Okey, sungkupan ni kamu dah tahu murid. Hal ini supaya tanah mudah untuk digembur dan sesuai untuk tanaman sayur-sayuran. Bila kamu dah sungkup tanah itu, dia jadi lembut, tahu. Okey, contoh jenis tanah yang subur. Okey, dalam video yang sebelum ni pun cikgu dah bagi. Okey, ni contoh dia, berwarna hitam sikit. Okey, ni tengok tanaman dia memang subur. Okey, kita terus yang keempat, kemudahan air. Pastikan di tempat untuk kamu bercucuk tanam mesti ada kemudahan air. Okey, kita tengok. Yang pertama, kemudahan air ini kita boleh ambil air dari secara semula jadi, iaitu air hujan. Okey, takunglah air tersebut. Okey, ini boleh dijadikan air untuk menyiram sayur-sayuran. Kamu tengok di sini sistem transportation system. Okey, ini adalah tong air yang kamu boleh simpan untuk kamu buat pengairan tanaman. Okey. Seterusnya air pipe. Okey, untuk menjimat bolehlah pakai takungan air hujan ini murid-murid. Okey, air pipe pun boleh, macam di Taman Agro kita boleh senang je boleh pakai air pipe. Tengok ni cara penyiraman dia. Sangat cantik, subur. Okey, ni kita boleh guna air pipe. Okey, murid-murid, seterusnya pastikan kawasan tanaman kamu itu terdedah dengan cahaya matahari. Kenapa? Okey, kita tengok. Kenapa? Kerana gerak balas tumbuh-tumbuhan seperti manusia dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan juga bergerak balas terhadap rangsangan, iaitu air, graviti, cahaya dan sentuhan. Cuba kamu tengok gambar di bawah. Okey, gambar di bawah dia akar pokok ini dia mencari air. Okey. Seterusnya kita tengok kenapa. Okey, daun bahagian pada sesetengah tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Ini daun ni dia ada juga rangsangan terhadap sentuhan. Tapi dia sangat sesuai dengan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Okey, akar bahagian tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ke arah air dan tarikan graviti. Dia mencari sumber air. Dia pun mau minum juga, haus dia kena matahari yang terik tu, hauslah dia. Okey, itulah. Okey, itu berkaitan dengan pelan tanaman pertanian. Terdapat 5 tadi. Okey, terusnya kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita yang kedua, iaitu peralatan dan kegunaan. Okey, kita tengok jenis-jenis peralatan. Okey, di sini dan kegunaannya. Yang pertama iaitu mesin rumput sandang belakang. Kegunaan mesin ini digunakan untuk memotong rumput dan pokok kecil. Okey, mesin ini kita dah ada. Cikgu dah beli tahun lepas. Okey, seterusnya skop. Okey, skop digunakan untuk mencedok sisa-sisa rumpai, sampah ke dalam atau keluar kereta sorong atau bekas sampah bagi tujuan pelupusan. Okey, ini kegunaan skop. Okey, kita teruskan yang ketiga. Pencakar. Pencakar digunakan untuk mengaut dan mengumpul sampah atau sisa tanaman. Okey, yang keempat. Okey, ini apa murid? Cangkul. Cangkul digunakan untuk menarah rumput di kawasan penanaman. Okey. Seterusnya, apa ini? Kereta sorong. Ia digunakan untuk mengangkut
sisa-sisa tanaman dan sampah. Oke, yang keenam, pongkes. Oke, pongkes digunakan untuk mengangkut sisa-sisa tanaman dan sampah ke tempat pelupusan. Oke, murid-murid. Oke, seterusnya yang ketujuh, sarung tangan digunakan semasa melaksanakan kerja-kerja ladang. Ini memang kamu selalu pakailah tiap kali kita pergi aktiviti kebun. Oke, yang ke-8, sabit. Oke, sabit digunakan untuk memotong rumput. Oke, yang ke-9, tong sampah digunakan untuk mengisi sisa-sisa rumpai dan sampah. Oke. Cikgu harap kamu faham setakat ini. Oke. Dan seterusnya yang ke-10, beg sampah digunakan untuk mengisi sisa-sisa rumpai dan sampah. Yang ke-11, pakaian keselamatan. Oke, untuk melindungi semasa membuat kerja-kerja meracun di tapak tanaman. Pastikan ada pakaian keselamatan. Oke. Yang ke-12, nih, alat penyembuh racun untuk menyembur bancuhan racun atau baja cecair. Oke, ada berapa tadi alatan kelas? 12 jenis peralatan yang kamu guna untuk pertanian. Oke, cikgu rasa sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Cikgu doakan semua sehat dan boleh mengikuti pembelajaran cikgu dengan baik. Oke, sekian, terima kasih dan juga jutaan terima kasih kepada murid-murid dan ibu bapa yang membantu, yang membimbing anak-anak mereka dalam mengikuti pembelajaran cikgu hari ini. Sekian, terima kasih.